saya persilakan Ustaz Syukri untuk menerangkan sedikit tentang hukum nusyuz. Okey. Terima kasih kepada tuan moderator. Okey, hukum nusyuz. Kita boleh lihat dari segi apakah yang dimaksudkan dengan nusyuz itu sendiri. Okey, dan hukumnya. An-nusyuzu haram. Okey, nusyuz tu hukumnya haram. Bal yu'tabaru minal kabair. Bahkan dia dikategorikan dosa-dosa besar. Subhanallah min zalik. Fazawjatu nashizatu la nafqata laha. Oleh itu, isteri yang nusyuz tadi tidak boleh mendapatkan nafkah hatta adatu li ta'ati, sehingga dia kembali taat kepada suaminya. Wa iza wa'adat li ta'ati, dan apabila isteri itu kembali taat kepada suami, wajabat ala zawji an yutiya nafaqataha. Okey. Wajiblah bagi suami tadi memberi nafkah kepadanya. Okey, di sini jelas bahawa hukum nusyuz ini tadi ialah haram. Malah dikatakan juga isteri yang nusyuz ini berdosa besar dan dia tidak wajib nafkah, tidak wajib diberi nafkah, sehingga mana dia kembali taat kepada suami, barulah suami tadi wajib memberi nafkah kepada isterinya, yang mana nafkah tu wajib bagi isterinya. Jadi di sini jelas hukumnya adalah haram, Ustaz. Ya? Okey. Dan berdosa besar. Terima kasih Ustaz atas kita ada soalan daripada penonton di studio pada hari ini untuk bertanyakan kepada moderator kita yang ada. Mungkin dia ada di bawah sana. Okey, silakan cik. Oh, sana tu. Silakan tanya. Ada kat bawah sana, Ustaz. Hello. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Syakir. Ada kat belakang. Okey, nama saya Muhammad Syakir. Saya nak bertanya kepada Ustaz tentang hukumnya seorang isteri, adakah dia digelar sebagai nusyuz apabila dia menunjukkan akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk terhadap suami. Contohnya, bila dekat dengan suami dia kentut, bila dekat dengan suami dia kentut. Okey. Adakah perkara ini juga dikatakan sebagai nusyuz? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Sama. Okey, terima kasih yang bertanya. Bab kentut-kentut ni kita kena tanya Ustaz Syukri kot. Ustaz, adakah ini dikategorikan sebagai nusyuz, Ustaz? Apabila seorang isteri tadi dia menunjukkan akhlak buruk dia pada suami dia, macam kentut kentut je dekat suami je kentut. Okey, silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator atas soalan yang sangat mencabar bagi saya berkaitan dengan persoalan kentut. Yang itu kentut ni menunjukkan akhlak yang buruk pada suami. Okey, sebelum tu saya nak buka lebih luas lagi dalam satu gambaran ataupun suwarul an-nusyuz ataupun bentuk-bentuk nusyuz. Okey, nusyuz ni banyak bentuk dia. Jadi kita boleh cek satu-satu sama ada kes saudara Syakir ni termasuk dalam nusyuz ataupun tidak. Okey, kita lihat yang pertama. Okey. Yang pertama kita lihat nusyuz zaujati. Pertama yang kita lihat adamu ta'ati zaujati li zaujiha
fima yata'allaku huquqi. La, isteri tidak taat kepada suaminya pada perkara-perkara berkaitan dengan hak Allah. Contoh solat. Suami suruh solat, dia tak solat. Suami ajak berpuasa, dia tak nak berpuasa. Maka dia perintah, dia ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas suruhan suami. Maka ini juga dikatakan sebagai nusyuz yang pertama. Yang kedua, su'ul khuluq ma'az zawji, berakhlak buruk terhadap suami. So dekat sini jelas poin yang kedua ni, iaitu menunjukkan akhlak yang buruk pada suaminya, maka ini dikatakan sebagai nusyuz. Jadi suami tak suka keadaan ini, ini menunjukkan akhlak yang buruklah pada suami. Melainkan kalau suami tadi suka, okey, sehari tak cium bau kentut isteri ni boleh pingsan. Jadi itu tak apa, dibolehkan. Yang tak boleh apabila perkara yang suami tak suka. Jangan dibuat perkara yang tidak disukai oleh suami. Kemudian kita lihat kepada syarat yang ketiga. Okey, so kalau perkara ini berbeza pendapat, maka ini boleh dikatakan sebagai yang bertentangan lah. Adamu tamkina zaujati nafsiha li zaujiha. Isteri enggan bersama dengan suaminya. Bila suami ajak bersama-sama dalam melakukan tanggungjawab bersama, maka isteri tadi enggan, dia dikategorikan sebagai nusyuz. Okey. Kemudian yang keempat, mana'u zaujati zaujiha anid dukhulil bait. Isteri menghalang suami daripada masuk ke dalam rumahnya. Okey? Masuk ke dalam rumah ini, suami nak masuk rumah tu, awal-awal dah tutup pintu dan halau suami dia keluar daripada rumah, maka ini juga dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Seterusnya yang kelima, khuruju zaujati ila baiti bi ghairil uzri wa lam yu'sanha zaujun aw safarat bi ghairi izni warrada'u minhu. Okey. Yang kelima pula, apabila isteri keluar daripada rumah tanpa keuzuran dan tidak mendapat kebenaran keizinan daripada suaminya, atau isteri bermusafir tidak mendapat izin dan redha suami. Ingat, isteri-isteri nak keluar daripada rumah mesti dapat kebenaran daripada suami. Walaupun kita nak pergi ke kedai yang sangat hampir dengan rumah kita, setiap perkara yang anda buat mestilah mendapat kebenaran daripada suami. Okey, faham. Okey. Kemudian alang-alang bila kita dah sentuh tentang nusyuz bagi isteri, kita lihat juga nusyuz bagi suami pula. Okey, nanti orang kata tak fair pula kan kita cakap pasal isteri je, suami tak kena ke? Okey. Kita tengok yang pertama, nusyuz zaujin. Mana az-zaujin 'alal haqqiha fi nafqah. Suami tidak memberi hak isterinya dalam nafkah. Suami abaikan nafkah. Suami tak bagi nafkah kepada isteri, sedangkan nafkah pada isteri itu adalah wajib. Maka bila suami tidak menyempurnakan kewajipan ini, dia adalah digelar sebagai nusyuz. Kita lihat yang kedua, aghlazu zawj ala zawjatihi biqawli aw bifi'li biduni sabab syar'i. Suami berkasar dengan isteri sama ada dengan kata-kata dengan ataupun dengan perbuatan tanpa sebarang sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maka suami tadi boleh dikatakan nusyuz. Ini adalah tanggungjawab pada suami. Tanggungjawab suami ialah untuk mengharmonikan rumah